dihadapi. Hadis ini daripada Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuh. Rawahu Muslimun bihadzal lafaz. Apa makna hadis ini? Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Allah Taala redha kepada Abu Hurairah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan seorang yang beriman daripada kesulitan atas dunia ni, maka Allah Taala akan lepaskan kesulitan dia pada hari kiamat pula. Dan sesiapa yang memberikan kemudahan kepada sesiapa yang berada dalam kesulitan, maka Allah Ta'ala akan berikan kemudahan pada dia di dunia dan pada hari akhirat. Dan sesiapa yang menutup aib saudara muslimnya, dia tutup aib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup pula aibnya di dunia dan hari akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi. Allah akan sentiasa menolong hambanya selagi mana hamba tersebut menolong sesama saudaranya. Dan sesiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, nak menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalan baginya untuk ke syurga. Tidaklah mana-mana golongan, satu kelompok yang berkumpul di satu masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yatluna kitab Allah, dia membaca Al-Quran, melainkan dia baca Quran, dia belajar mempelajari Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi dengan ketenangan, rahmat, dan dikelilingi oleh para malaikat. Serta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut-nyebut tentang mereka ini pada malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hujung hadis ini Nabi SAW menyebut, wa man batta'a bihi 'amaluh lam yusra' bihi nasabuh. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasab kedudukannya dalam satu-satu keturunan itu tidak akan meninggikan dia. Apa makna hadis ini? Hadirin hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Nabi sebutkan dalam hadis ini, siapa yang lepaskan kesulitan. Orang ada masalah, orang ada beban atas dunia ni, dia tolong bantu, dia tolong selesaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lepaskan kesulitan yang akan dihadapi nanti pada hari kiamat. Ini satu galakan yang besar kepada kita sesama orang Islam.
bila kita dapati sesama saudara kita yang kita hidup bersama ni, kita hidup dalam masyarakat, kita dapati ada ikhwah kita di kalangan orang yang beriman, dia terhimpit dalam hidup dia, ada kesulitan, ada perkara berat yang dia sedang hadapi. Berat ni macam-macam. Maka kita tampil untuk bantu lepaskan kesulitan yang sedang dihadapi. Kelebihannya ialah Allah Ta'ala akan berikan pula keringanan pada hari akhirat nanti, ketika itu beban yang terlalu dahsyat. Dan kita kena tahu, beban pada hari akhirat terlalu besar dan terlalu dahsyat nak dibandingkan dengan bala beban yang seseorang tu hadapi di dunia ni. Bahkan puluhan beban yang kita hadapi atas dunia ni tak sama walaupun dengan satu bebanan berat pada hari akhirat. Kerana itulah rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang mukmin bila kita lepaskan kesulitan yang satu orang tu hadapi ketika dia hidup atas dunia ni. Allah akan ringankan pula, lepaskan pula beban kesulitan yang kita hadapi pada hari akhirat. Hari akhirat, kehidupan kita bermula daripada alam barzakh lagi. Setelah kita meninggal dunia, Allah Ta'ala cabut nyawa kita, kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Masuk dalam kubur, bermulalah alam yang berbeza sama sekali dengan alam atas dunia. Yang mana ketika itu segala beban yang kita hadapi, tak ada siapa yang akan boleh jenguk, tak ada siapa yang akan boleh bantu, melainkan kerana rahmat Allah melalui amalan kita, melalui istighfar yang orang sampaikan untuk kita, ataupun selain daripada itu kerana beban dahsyatnya dalam kubur ini Allah Subhanahu wa taala ringankan. Begitu juga yang berikut, Nabi SAW menyebut, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Siapa yang berikan kemudahan, kalau tadi dia bantu seseorang yang dalam kesulitan, yang kedua ni pula, siapa yang berikan kemudahan kepada orang yang tengah berada dalam waktu yang sukar, dia tengah susah, dia tolong bagi pemudah, maka Allah Ta'ala akan mudahkan urusan dia atas dunia dan pada hari akhirat. Ini antaranya yang kita boleh faham, ialah apa-apa contohnya yang melibatkan harta. Kadang-kala ada orang Allah Ta'ala uji dia, hutang dia keling pinggang. Hutang dengan fulan, hutang dengan bank, hutang dengan ni, hutang dengan itu, hutang dengan kita. Maka ketika ini, sesiapa yang memahami hadis ini, siapa yang berikan kemudahan, dia pemudah orang yang dalam keadaan sukar, orang yang terhimpit hutang ni, diri dia lah yang tahu betapa beban. Beban ni tak nampak pada zahir, tapi perasaan diri dia, duit dia habis, kena kejar dengan hutang, orang duk tuntut, orang duk minta. Maka kita berikan kepada dia kemudahan. Apa maksud berikan kemudahan ni? Antaranya iaitulah salah satunya, kita tangguhkan. Kita tak tuntut hutang itu pada waktu dia sedang dalam keadaan terdesak. Merupakan satu kelebihan dalam hadis yang lain, setiap hari seseorang itu berikan kelonggaran, dia tak perlu bayar hutang. Tangguh. Hari ni tak mampu, besok tak mampu, lusa, seminggu ni tak mampu, bulan depan. Bulan depan tak mampu, bulan lagi satu. Setiap hari dia ringankan kesulitan orang yang tengah terhimpit dengan masalah hutang ni. Setiap hari itulah dia dikira sedang melakukan sedekah. Maknanya, kita bila kita lihat satu orang yang sedang dalam keadaan ditimpa masalah duit, kebetulan pula dia berhutang dengan kita, jika kita mudahkan urusan dia, dia kira setiap hari itu pahala sedekah.
Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-280, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Sekiranya seseorang itu memiliki kesulitan, payah nak bayar hutang waktu hari itu, fanadhiratun ila maisarah, maka tangguhlah ke satu tempoh yang dia mampu, dia dilihat mampu untuk bayar. Kerana itulah dalam hadis yang terkenal, yang masyhur, yang biasa kita dengar, kata Nabi SAW tentang satu orang yang kerja dia suka mudahkan urusan orang. Orang ada kesulitan hutang, dia tak pergi kutip, dia tak desak, time tu juga kena bayar. Hadis ini kata Nabi SAW, husiba rajulun mimman kana qablakum. Dihisap seseorang di kalangan kamu daripada umat sebelum daripada kamu. Satu orang dihitung amalan dia. Falam yujad lahu minal khairi syai'un. Tidak didapati pada diri dia satu perkara kebaikan sekalipun, melainkan annahu kana rajulan musira. Melainkan didapati bahawa dia ini selalu memudahkan urusan orang. Wa kana yukhalitun nas, apabila dia bergaul dengan ramai orang, fakana yaqulu li ghilmanih, dia akan pesan kepada pembantu dia, tajawazu 'alil mu'sir. Kita bagi keringanan, kita bagi pelepasan kepada orang yang berada dalam kesukaran. Maksud dia tak perlu kita tuntut hutang dia. Dia pesan ke orang dia, pada mana-mana orang yang dia nak pergi kutip hutang, dia lepaskan. Tak apa, dia lanjut tempoh, dia bagi halal dan sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, kata Nabi SAW, Allah berfirman, perintahkan malaikat, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih berhak dalam bab ini memberikan keringanan pada satu makhluk daripada dia, maka maafkanlah dia. Allah Subhanahu wa taala memaafkan seseorang, mengampunkan seseorang di padam salah silapnya hanya kerana satu sebab, salah satunya dia pemudah urusan orang. Orang yang ada masalah hutang, dia mudahkan urusan. Kerana itu, pertama sekali bila kita Allah Ta'ala uji dengan bebanan hutang, pertama, selain kita kena berusaha selesaikan, cari, fikir bagaimana caranya, syariat juga ajar doa macam mana supaya kita ni boleh bayar hutang. Antara doa ini iaitulah yang diajar oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang kita boleh hafal, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan segala perkara yang telah engkau halalkan daripada segala perkara yang telah engkau haramkan. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan kayakanlah aku dengan kelebihan engkau daripada meminta kepada orang lain. Hadis ini, doa ini ada kisahnya, iaitulah satu hari orang mari ke rumah Ali radhiyallahu an. Bila mari itu, biasanya orang datang rumah nak minta tolong. Ali radhiyallahu an tawaduk, satu orang yang bukanlah di kalangan antara sahabat yang kaya. Bila orang mari rumah Ali radhiyallahu an, tak nak kecewakan orang tu, dia kata, nak tidak aku ajarkan kepada engkau satu doa yang apabila dibaca doa ini, orang yang terhimpit dengan hutang, walaupun hutang sebesar bukit, Allah Ta'ala akan selesaikan hutang. Maka diajarkanlah pada orang itu, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan segala perkara yang telah engkau halalkan
daripada segala perkara yang kau haramkan. Dan kayakanlah aku dengan kelebihan engkau daripada meminta pada orang lain. Maka kita doa ni selalu, mudah-mudahan Allah Ta'ala lepaskan hutang kita. Dalam masa yang sama, kita juga kena, selain daripada doa ni, ada asbab yang perlu kita lakukan, iaitulah cari jalan. Kod-kod mana pun mesti selesaikan hutang. Kecualilah jika tuan badan yang berikan hutang pada kita tu bagi halal pada kita. Itu cerita lain, itu cerita bagi pihak orang yang nak bagi halal tu. Kita sendiri dari sudut agama, Allah Subhanahu wa taala, agama Islam memerintahkan orang yang berhutang mesti selesaikan hutang. Jika tidak, hendaklah dia berhati-hati dengan dosa, iaitulah orang yang sengaja tangguh membayar hutang dalam keadaan dia mampu, ataupun dia melupakan hutang hak orang yang mesti dia berikan. Itu doa yang kita baca apabila dalam keadaan berhutang. Ketika nak bayar hutang juga ada doa yang diajar oleh Nabi SAW. Bila kita beri balik bayaran hutang ni pada orang yang dah bagi pinjam pada kita, kita doakan pada dia, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Allah berkati engkau pada keluarga dan juga harta engkau. Barakallahu fi mali wa fi ahlika wa malika. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Allah berkati bagi engkau untuk keluarga dan harta engkau. Innama jazaa'us salaf alhamdu wal ada. Sesungguhnya balasan bagi setiap pinjaman ialah memuji penunaiannya serta menjelaskannya. Puji orang yang bagi kita pinjam dan kita tunaikan itu, kita bayar balik hutang tu, kita puji Allah Subhanahu wa taala dan doakan keberkatan pada orang yang beri hutang. Al-muhim, ini termasuk dalam keumuman apa yang kita sebut tadi, iaitulah kita ringankan urusan orang. Selain bab hutang, banyak lagi urusan. Kadang-kala orang tu ada masalah, kita nampak dia tak beritahu pun dia ada masalah. Tapi kita boleh baca daripada air muka dia dalam keadaan susah. Kita bantu. Allah Subhanahu wa taala akan lepaskan pula kita atas dunia, apatah lagi pada hari akhirat. Kerana itu bila kita bantu orang segenap segi, terutamanya kalau kita lihat pada musim-musim sekarang ni, barangkali ada jiran kita, ada adik-beradik kita, ada sesiapa yang kita kenal, ataupun kadang-kala ada sesiapa yang kita tak kenal, dia pergi tanya kita. Dia minta tolong kat kita. Kalau kita ada sesuatu yang kita mampu beri, walaupun sedikit, beri, bantu. Kerana Allah Subhanahu wa taala, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Taala sentiasa akan bantu pula kita, lepaskan kesulitan yang kita ada, sekiranya dengan syarat, sekiranya kita sentiasa bantu hamba Allah Ta'ala yang lain. Kerana itu kita hidup bermasyarakat. Kita tak hidup sendiri-sendiri, tak peduli kiri kanan depan belakang. Tak peduli siapa sahabat ikhwah kita yang susah. Islam dia bukan begitu. Islam adalah satu agama yang dia ajar apabila hidup bermasyarakat, dia ambil tahu urusan orang lain. Jika dia mampu untuk bantu, semampu dia, dia hulurkan bantuan. Maka siapa yang buat seperti itu, ketahuilah khabar gembira yang disebut dalam hadis ini, Allah Ta'ala akan mudahkan urusannya nanti di dunia, apatah lagi nanti pada hari akhirat. Kemudian Nabi SAW menyebut pula dalam hadis ini, wa man satara muslima satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib saudara, Allah Ta'ala akan tutup aibnya ketika di dunia dan ketika hari akhirat. Apa maksud hadis ini?
Maksud dia ialah, kadang-kala kita lihat orang yang rapat dengan kita, orang yang kita kenal. Kita tahu dia orang yang baik, tapi kadang-kala kita nampak mata kita, dia tergelincir buat salah, buat silap. Selagi mana salah silap itu antara diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara itu pada mata kita taklah, kita yakin taklah dia sengaja buat, kita tutup aib dia. Bukan kita jadi ejen sebarkan kesalahan dia, aib dia ni, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup pula aib kita nanti pada hari akhirat. Bukanlah bererti bila satu orang tu buat salah, kita cover. Buat salah, kita cover. Sehingga apabila melibatkan hudud hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kita tetap cover juga yang itu salah. Kerana itu tak bolehlah kita ambil kesempatan berdasarkan hadis ini, bila satu orang buat jenayah dalam agama, yang mana jenayah ni melibatkan hudud hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi tolong cover juga, dalam keadaan dia berterusan bergelumang dengan perkara mungkar itu, ini tidak sama, tak termasuk dalam hadis ini. Yang dimaksudkan dalam hadis ini iaitulah seseorang yang tergelincir. Kita tahu kehidupan dia buat amal soleh banyak, tapi tengok-tengok dia ada tersilap satu perkara. Kita nampak, maka kita tak perbesarkan perkara itu. Kita tutup aib dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala tutup juga aib kita pada hari akhirat. Itu yang dimaksudkan dengan perkara ini. Dalam masa yang sama, amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak orang, pesan, buat benda baik, tegur orang apabila melakukan perkara yang mungkar, tetap perlu dilakukan. Bukanlah bererti bila satu orang tu buat salah, kita terus senyapkan kesalahan ini. Tidak, itu yang dimaksudkan. Kemudian dalam hadis ini, setelah Nabi SAW menyebut beberapa kriteria orang beriman yang baik, iaitulah pertama, dia lepaskan kesulitan orang, dia bantu, dia mudahkan urusan orang, dia tutup aib orang. Kemudian dalam hadis ini disebut, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا. Siapa yang tempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, dia mari majlis ilmu agama. Macam hari ni, dia macam mana kesibukan dia sekalipun, Allah beri taufik pada dia, dia ambil peluang untuk dengar hadis Nabi SAW, cari ilmu agama sekejap, duduk sekejap dengar. Allah Ta'ala akan mudahkan jalan untuk dia ke syurga nanti. Ini antara berita gembira yang Nabi SAW beritahu pada kita. Orang yang nak cari ilmu, bukanlah yang dimaksudkan mesti dia tu faqih dalam bab agama bila dia pergi belajar. Asalkan ada kemahuan, jika niat dia ikhlas nak mengaji agama, walaupun dia faham sikit, insya-Allah Allah akan mudahkan dia jalan nak ke syurga. Jika bila dia mengaji tu dia faham kelebihan untuk dia naik satu level lagi, iaitulah level orang yang memiliki ilmu, ahlul ilm. Dia naik satu taraf lagi, darjat dia Allah Ta'ala tinggikan. Dalam masa yang sama, bukanlah syaratnya orang yang tempuh jalan menuntut ilmu ni mesti dia tu faqih. Bukan. Asalkan dia tu niatnya murni nak mengaji agama, walaupun fahamnya sikit, tetap dengan rahmat Allah, Allah mudahkan di atas usaha dia tu, dia pergi tempuh, dia pergi cari jalan nak dapat ilmu agama, Allah akan mudahkan urus jalan dia nak ke syurga. Kerana itu hari ini, untuk mengatakan dia tu tidak tahu, dalam keadaan nak akses ilmu tu terlalu luas, terlalu mudah, sukar untuk dimaafkan. Hari ini
Apabila seseorang itu dia ada akses internet, dia ada radio, dia ada TV, dia ada internet, dia ada Facebook, dia ada WhatsApp, semua saluran teknologi ni dia dapat akses, dia tahu perkara ni. Dalam masa yang sama, segala jenis cara hidup atas dunia ni dia reti. Cari duit lebih, dia tahu selok-belok ni bagaimana. Nak renovate rumah macam mana, cara yang paling cantik, cara yang paling klasik, cara yang paling moden, semua dia tahu cara. Caranya ialah dia tengok mana-mana interior design, siapa yang reti, siapa yang cantik, siapa yang harga dia berbaloi dan sebagainya. Dia cari. Nak masak, dia tengok resepi ni, resepi tu. Dia tahu. Petua ni, petua itu, semua dia tahu cara. Tiba-tiba, mari bab agama, mari bab urusan ilmu dia tu dengan agama ni, dia kata dia tak tahu. Padan dia ikut saja apa yang orang buat. Dia pun buat. Apa yang orang tu buat, dia pun ikutlah. Sebab ni ramai dah orang buat, takkan salah, dia pun buat. Dalam keadaan dia tak tahu, untuk diri dia beramal, dia tak reti, dia pakai tiru saja. Dalam masa yang sama, segala kemudahan teknologi, segala akses maklumat ni, dia boleh dapat. Dia termasuk di kalangan orang yang rugi. Kerana itu, Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita. Kita ada internet, kita boleh akses ilmu, kita mengaji ilmu. Dengan segala kepayahan waktu, kita kata kita sibuk, kita nak uruskan ini, kita nak uruskan itu, kita dapat kerja, curi juga masa, mengaji ilmu yang mengangkat kejahilan kita, Allah akan mudahkan jalan kita nak ke syurga. Betapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan rahmat kepada hamba-Nya, asalkan dia tu nak mengaji. Kerana itu kita sebut, selagi mana niatnya murni, niat ni kita kena perbetul. Walaupun duduk di rumah, tak boleh keluar ke sana kemari senang-senang, ada internet, Allah Ta'ala murahkan rezeki kita, kita boleh mengaji ilmu, niat kita lillahi ta'ala nak angkat kejahilan diri, walaupun kita duduk diam-diam di rumah, besar pahala, Allah mudahkan jalan ke syurga. Kerana itu, rebutlah peluang yang diberikan kepada kita berdasarkan khabar gembira yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini di bawah itu disebut, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tak adalah sesiapa yang berhimpun di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dia duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, dia membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dia baca kitab Allah dan dia memerhatikan ertinya, hukum hakamnya, dia tadabbur, dia mengambil istifadah, manfaat, mengambil pelajaran, adab, pengajaran, iktibar daripada Quran yang dia baca itu, illa melainkan nescaya nazalat alaihimus sakinah, Allah Ta'ala akan berikan, hadirkan pada diri dia ketenangan. Dan wa ghasyiyat humur rahmah, dia akan dinaungi dengan rahmat Allah dan dia akan dikelilingi oleh para malaikat. Kita kena patah balik. Sebelum nak dapat tenang, sebelum nak Allah turunkan rahmat, sebelum nak kita ini dikelilingi, dijaga oleh malaikat, syaratnya yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Dia baca kitab Allah, dia baca Quran, wa yatadarasuna bainahum, dia tadarus sesama mereka. Erti tadarus ni iaitulah sesama mereka memerhatikan lafaz Quran yang disebut. Pertama, makna tadarus ni iaitulah kita baca, ada yang semak,
Ada yang perhatikan setiap sebutan huruf, waqafnya, ibtida'nya bagaimana. Jika ada yang kurang tepat diperbetulkan, itu tadarus. Kalau kita berhimpun ramai-ramai, baca serentak. Contohnya, kita buka surat Ali Imran, kita ada 5 orang, 5 orang ni baca beramai-ramai. Serentak surat Ali Imran ni. Daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Semua serentak. Itu bukan tadarus. Itu baca beramai-ramai. Siapa yang boleh semak kesalahan bila beramai-ramai baca? Ada yang terlepas huruf, ada yang tersalah tempat yang tak perlu dengung, dia dengung. Yang tak sampai nafas, pertengahan ayat yang tak boleh berhenti di situ, dia berhenti di situ. Siapa yang boleh tegur perkara ini? Jika baca beramai-ramai serentak, maka kita kena betulkan semula cara kita mengaji. Tadarus, pertama, ada yang baca, ada yang betulkan. Selain daripada itu, nak dapat ketenangan ni, Allah turun rahmat pada kita, malaikat keliling kita, Allah berbangga dengan hamba-Nya ini, disebut-sebut di sisi para malaikat nama kita. Selain kita tadarus ini, kita perhatikan makna. Kita lihat isi Quran itu apa yang Allah perintah. Adabnya kita ambil, pengajarannya kita ambil iktibar. Segala perintah Allah Subhanahu wa taala kita renungkan. Barulah Allah Taala berikan tamakninah, sakinah, rasa tenang dalam diri ini. Dan itu tak sama orang yang dengar Al-Quran dalam masa yang sama dia buat kerja lain, dia tak berikan perhatian dia khusus pada Quran. Dan kadang-kala ada juga yang bertanya berkenaan dengan khatam Al-Quran ni. Adakah kalau kita buat majlis, contohnya macam sekarang ni, perlih mengaji ni, sepanjang 2 minggu ni, setiap hari dipecahkan satu hari 2-3 kali waktu, setiap waktu 1-2 juzuk. Adakah bila kita baca begitu, akhirnya sampai ke 30 juzuk, setiap kita dapat pahala khatam Quran? Yang sebenarnya iaitulah, dikira bacaan Quran ini pahalanya atas sesiapa yang membaca, tara mana dia baca. Sesiapa yang melihat, memerhatikan, fokus pada bacaan itu, dia perhatikan setiap bacaan itu, dia dapat pahala. Tetapi tak dikiralah sampai ke 30 juzuk itu, seseorang tu dapat pahala khatam Al-Quran. Kerana pahala bersesuaian dengan kadar apa yang telah seseorang itu baca. Nak diimarahkan majlis ini, dibuatlah 2 minggu ataupun seminggu, bahagi-bahagikan siapa yang baca, sehinggalah dapat secara umumnya khatam Al-Quran. Tetapi untuk setiap individu dikira dapat pahala dapat bacaan khatam Quran, tak, bukan seperti itu. Jika kita baca sejuzuk, 2 juzuk, 3 juzuk, itulah habuan pahala yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Dan itu bukanlah ertinya bila satu orang ataupun satu majlis dah buat, kita baca part kita wadduha sampai an-nas, kemudian selesai 30 juzuk tu, tak bermaksud kita dapat pahala khatam Quran tu. Kita dapat pahala berdasarkan bacaan surah yang kita dah baca. Dah bahagi-bahagi sikit seorang, jadi 30 juzuk, part kita wadduha sampai an-nas. Kita dapatlah pahala yang itu. Al-muhim tetap dapat pahala. Makin ikhlas dia, makin besarlah pahala dia.
yang dia baca. Bahkan barangkali dia yang baca wadduha sampai an-nas ni bunyinya surah tu pendek-pendek, jika niatnya betul-betul murni kerana Allah Subhanahu wa taala ni mengaji kitab Allah Taala ni, barangkali lebih besar pada orang yang baca 5-6 juzuk tetapi tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Dan bila disebut di sini malaikat keliling kerana amal soleh yang dibuat, maknanya apa? Lawan dia, jika malaikat tak keliling kita, tanda kita ini diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Lawannya ialah syaitan duk keliling kita. Rumah kita begitu juga. Malaikat disebut dalam hadis yang lain, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, malaikat tak masuk rumah yang ada anjing, yang ada surah. Surah ini disebut pada asal maksudnya ialah patung-patung. Sebahagian menggambarkan surah ini gambar makhluk bernyawa. Malaikat tak masuk. Maka lawan dia, bila malaikat tak masuk, apa yang masuk? Syaitan yang masuk. Kerana itu, biarkanlah rumah kita diisi dengan ketenangan. Malaikat ada jaga, rahmat Allah Ta'ala turun. Salah satu dia kerana kita banyak lakukan amal soleh. Antara amal solehnya ialah kita banyak mengaji Quran. Quran kita mengaji ni, kita tadabbur. Pertama, kita baca, ada yang semak. Kita lihat terjemahan, kita lihat tafsirnya. Kalau kita mampu, kita dengar huraian orang berkenaan ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik cara untuk faham Quran. Bukan yang jadi seperti 2-3 hari ni, orang suka cari nombor-nombor tertentu dikaitkan dengan Quran. Bila mari musim COVID-19 ni, kebetulan pula disebut hari ini kes yang ke 3,333. Maka lihatlah ayat Al-Quran yang ke-33. Bila lihat surah Al-Ahzab, disebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqarna fi buyutikum. Waqarna, diingat tu corona. Ini masalah bila kita suka melihat Al-Quran macam kita baca-baca bahan bacaan yang lain. Kita suka tarik apa-apa, kita kaitkan dengan apa yang sedang kita hadapi. Ini semua khurafat. Perkara yang dilarang. Agama tidak pernah mengajar kita boleh ambil mana-mana perkataan, kita kaitkan dengan apa-apa isu, tanpa perkara itu kita rujuk kepada mereka yang mengkhususkan dirinya dalam ilmu ini. Iaitulah kalau ulama tafsir tak sebut, para ulama daripada kurun yang pertama, para sahabah, tabi'in, tabi'in, para salafus salih, para a'immah dalam bidang tafsir ni, mereka tak pernah ulas perkara ini. Kita tiba-tiba ambil, kita hurai ikut pandangan kita, dan kita pakat share pula pada orang. Ini satu kesilapan yang besar. Kerana itu jauhkanlah diri kita daripada sibuk perkara-perkara yang tak penting ni, perkara-perkara khurafat seperti ini. Di atas nama Al-Quran, sibukkanlah diri kita mengaji Al-Quran. Kita dah masuk pun bulan Sya'ban. Dah nak sampai pada pertengahan Sya'ban. Yang orang selalu sebut malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Itulah malam yang Allah Ta'ala angkat amalan kita. Kecuali orang yang melakukan syirik pada Allah Ta'ala dan mereka yang ada permusuhan antara sesama Muslim. Kata Allah Ta'ala, perintah malaikat, istalihu. Jangan diangkat amalan mereka hatta yastaliha, sehinggalah mereka berdamai semula. Bulan Sya'ban seperti mana yang kita dah sebut pada kuliah yang lepas, Syahrul Qurra, bulan orang membaca Al-Quran. Salafus salih mereka habiskan, sibukkan bulan ni banyak mengaji Quran.
Kerana itu kita kena sibukkan diri kita mengaji Al-Quran lebih banyak daripada berteori-teori, nombor itu, nombor ini, ayat itu, ayat ini, sekian-sekian peristiwa. Perkara itu sangat tidak bermanfaat untuk kita. Akhir sekali, kata Nabi SAW, وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ. Sesiapa yang amalan dia sikit, tertinggal, tak ada, tidaklah menyebabkan nasabnya kerana keturunannya dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis, hujung hadis ini, kita boleh faham bahawa kita ni tak beruntung sikit habuk pun di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana nasab keturunan kita ni siapa. Jika amalan kita tak ada, jika kita kufur wal'iyadhu billah, tapi keturunan kita bukan keleng-keleng punya keturunan yang hebat-hebat, tak ada apa nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika amal kita, amal soleh kita bersesuaian dengan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita beramal ikut syariat, tapi kita ni bukan siapa-siapa, keturunan kita dihina oleh orang, keturunan kita orang dengar berasa jelek, tak mau sebut nama, ketahuilah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, berdasarkan hadis ini, lihatlah pengajaran bagaimana Allah Ta'ala takdirkan di kalangan pakciknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, Abu Talib, pengajaran pada kita. Dia termasuk dalam keturunan yang mulia, keturunan sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang paling mulia. Tetapi tertinggal mereka bab amalan. Nasab ni sama sekali tidak membantu. Tetapi lihatlah pula pakciknya yang lain, Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Bapanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Satu orang pakcik Nabi, keturunan yang mulia, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bergandalah pula kelebihan darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan itu akhir sekali ini pengajaran yang kita dapat daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di hujung ini. Jika kita melakukan amal soleh, walaupun nasab kita bukanlah nasab daripada keturunan tertentu yang diangkat oleh ramai orang. Orang puji, orang dengar gerun, ni nama keturunan sekian-sekian yang buat main. Kita tak ada. Keturunan kita bukan siapa-siapa. Tetapi amal soleh kita sentiasa laksanakan semampu kita. Allah tinggikan darjat kita. Lebih daripada darjat orang yang kononnya mulia, tetapi dari sudut amalan tak ada apa. Lihatlah Abu Lahab dan Abu Talib tadi sebagai pengajaran. Walaupun keturunannya adalah keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, keturunan yang paling mulia, Alul Bait, keturunan yang paling mulia atas muka bumi ini, iaitulah bersama nasabnya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak menjamin apa-apa. Sebaliknya, amal juga akhirnya akan dinilai oleh Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Di kesempatan yang ada ni, waktu-waktu yang kita masih ada di rumah ni, sesiapa yang rajin untuk baca buku. Siapa yang rajin untuk mengaji Al-Quran. Kita dah nak masuk Ramadan, kita pesan pada keluarga kita, siapa yang masih lagi belum selesai qada puasanya yang lepas, kerana sakit, kerana musafir, jika dia terlupa, peringatkan semula. Jika seseorang itu lapang masanya, lihat semula bagaimana adab sunnah ketika nak berpuasa masuk dalam bulan Ramadan nanti. Itu lebih baik daripada dia duk sibuk dengan teori-teori ayat nombor sekian-sekian dalam Quran, ada kaitannya dengan COVID sekian-sekian. Jauhilah khurafat-khurafat. Berteori dengan nombor Al-Quran ini, sebaliknya sibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi